Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Berita penemuan satu mayat wanita di dalam belukar di bawah jambatan susur keluar Putrajaya ke Pulau Meranti, Cyberjaya telah menggemparkan negara kita. Mangsa Roshidah Abdullah berusia 30 tahun berasal dari Kelantan bekerja di Shah Alam sebagai seorang juruwang di sebuah restoran. Kes yang pada mulanya disangkakan sebagai mati mengejut, tetapi apabila pihak polis melakukan siasatan lanjut, rupa-rupanya mangsa telah mati dibunuh. Namun yang lebih mengejutkan adalah mangsa telah dibunuh oleh tunangnya sendiri. Apa sebenarnya yang telah terjadi kepada mangsa? Ini adalah kisahnya. Pada hari kejadian 6 Mei 2015 pukul 4.30 petang, pihak polis telah menerima panggilan oleh orang awam melaporkan penemuan satu mayat di bawah jambatan Cyberjaya menuju ke Garden Residence kilometer 37.2 Lebuh Raya LDP Cyberjaya, Puchong. Kedudukan mayat adalah lebih kurang 60 meter dari jalan besar iaitu Highway LDP. Pihak polis tiba di lokasi kejadian tidak lama selepas mendapat laporan dan mendapati memang terdapat satu mayat di situ dan tanpa membuang masa melakukan siasatan awal di tempat kejadian. Mayat dijumpai dalam keadaan tertiarap, lengkap berpakaian serba hitam dan berseluar di dalam kawasan semak. Mangsa juga memakai cincin di jari hantu di tangan kirinya. Pemeriksaan tubuh badan mayat didapati tiada apa-apa kecederaan dan tiada kesan darah. Turut ditemui berhampiran mayat ketika itu adalah telefon bimbitnya, beg tangan yang mengandungi barang peribadi dan satu nota yang dicetak bukannya ditulis dengan tangan. Nota itu antara lain mengandungi luahan hati dan masalah yang dihadapi termasuk tertekan dengan diburu alung selain meminta maaf. Ketika itu pihak polis yang menganggap kes tersebut adalah sebagai mati mengejut telah membuat siasatan lanjut. Mayat mangsa kemudian telah dibawa ke hospital untuk proses bedah siasat. Pihak polis telah memberitahu berita penemuan mayat mangsa kepada keluarganya yang berada di Kelantan. Hasil temu bual bersama ibu mangsa, Salamia Hamid berusia 61 tahun, ternyata mengejutkan pihak polis apabila ibu mangsa memberitahu sudah menunggu kepulangan anak bongsunya itu di lapangan terbang Sultan Ismail Petra, Bengkalan Cepa pada malam sebelumnya. Rupa-rupanya mangsa telah memaklumkan kepada ibunya supaya menunggu kepulangannya di lapangan terbang itu pada jam 10 malam kerana pesawatnya akan tiba pada jam itu dari Kuala Lumpur. Menurut ibu mangsa, dia ke lapangan terbang dengan menaiki kereta sewa dari rumah. Dia menunggu sehingga jam 1 pagi tetapi anaknya tidak muncul-muncul tiba sebelum dia nekat pulang selepas panggilan telefon kepada anaknya tidak berjawab. Ibu malang itu turut memberitahu bahawa dia gembira apabila anaknya itu memaklumkan mahu berhenti kerja kerana akan berkahwin pada Aidilfitri. Malah sudah merancang mengedar kad jemputan perkahwinan apabila pulang nanti. Katanya Roshidah dijangka bernikah dengan tunangnya yang tinggal di Beret 12, Kota Baru pada Aidilfitri ketiga. Pihak polis kemudian telah memanggil tunang mangsa yang juga suspek dalam kes ini untuk ditemu bual. Amal Adil alias 26 tahun yang juga berasal dari Kelantan bekerja sendiri iaitu mempunyai sebuah kedai menjual barangan IT tanpa ragu-ragu telah muncul di balai polis apabila dipanggil. Temu bual yang pada mulanya sekadar inginkan maklumat lanjut oleh pihak polis bertukar menjadi sesi soal siasat apabila suspek yang berdolak dalih apabila ditanya menimbulkan keraguan. Suspek yang berusia 26 tahun telah ditahan beberapa jam selepas penemuan mayat mangsa. Antara bukti yang menjurus kepada penahanan suspek adalah mesej mencurigakan dalam telefon bimbit selain kandungan nota yang ditemui bersama mangsa yang turut ditemui dalam komputer riba miliknya. Kes kemudian diklasifikasikan sebagai kes bunuh. Suspek diraman sehingga 14 Mei 2015 untuk membantu siasatan. Ketua Polis Selangor, Datuk Abdul Rahim Jaafar mendedahkan mangsa telah dicekik selepas dia dan tunangnya bertengkar mengenai isu orang ketiga dalam hubungan mereka. Hasil siasatan pihak polis pada 6 Mei 2015, suspek dan mangsa sama-sama dalam perjalanan pulang ke Kelantan dari Kuala Lumpur sebelum tiba di satu lokasi di Penarik, Terengganu. Mereka dipercayai bergaduh sebelum suspek menuduh mangsa keluar dengan lelaki lain.
Akibat tidak tahan dengan penjelasan mangsa, suspek telah mencekik mangsa sehingga mati dalam keretanya sebelum berpatah balik dari Penarik ke Kuala Lumpur dan mengambil keputusan membuang mayat mangsa di mana dia dijumpai. Ketika dalam perjalanan, mangsa yang telah meninggal dunia itu diselimuti oleh suspek. Ia kelihatan seperti dia sedang tidur sehingga mereka tiba di lokasi kejadian. Menurut pihak polis, nota yang ditemui bersama mangsa telah dibuat bagi menunjukkan mangsa kononnya berada dalam kesempitan wang dan berasa malu untuk memberitahu tunangnya dipercayai telah ditulis sendiri oleh tunangnya bagi mengaburi mata pihak berkuasa supaya berpendapat tindakan mangsa sebagai membunuh diri. Pada 19 Mei 2015, suspek didakwa di Mahkamah Seksyen Sepang atas pertuduhan membunuh tunangnya sebelum mayat ditemui orang ramai di dalam belukar di bawah jambatan berhampiran Cyberjaya. Amal Adil alias dituduh melakukan kesalahan itu ke atas Roshida Abdullah antara pukul 5 pagi hingga 1 tengah hari pada 6 Mei 2015. Bagi kesalahan itu, dia didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman mati mandatori. Tiada sebarang pengakuan direkodkan dan tertuduh mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan jurubahasa mahkamah. Pendakwaan dilakukan Timbalan Pendakwa Raya B. Umar Devi manakala tertuduh diwakili Peguam Azizul Syariman Mat Yusof. Pertuduhan berkenaan dibuat di hadapan Hakim Nur Hafizah Muhammad Salim. Sehingga kini kes masih lagi dalam perbicaraan. Punca kejadian hanyalah kerana cemburu, tidak yakin dengan cinta yang diterima, ditambah pula dengan diri sendiri serba kekurangan. Tetapi perlukah sampai membunuh? Kes yang perlu diambil iktibar supaya jangan kerana cinta, iman dan akal dibuang dari tempatnya. Sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Allahyarhamah Roshida Abdullah. Semoga rohnya dicucuri rahmat Allah dan dimasukkan ke dalam golongan hambanya yang beriman. Sekian.